Mari bersama kita ikuti segmen motivasi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya, dapatlah sama-sama kita bertemu di ruang udara Radio IKIM bersama dengan saya, Ustaz Ilyas Ismail, dalam slot motivasi pagi. Apa abang semua, kawan-kawan saya, rakan-rakan pendengar, semoga anda berada dalam keadaan sihat, dalam kebahagiaan. Tak kisahlah walau di mana jua anda berada, dalam kenderaan, ya, sedang memandu, berada di rumah atau di tempat kerja, atau baru pulang dari kerja ke tak tahulah dia shift pukul berapa ni. Yang pentingnya semoga apa jua kerja buat kita mendapat berkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan dalam kesempatan motivasi pagi kali ini, saya nak berkongsi dengan anda tentang satu tajuk, mudah-mudahan ianya bermanfaat. Tajuknya ialah bahaya nasihat jahat. Bahaya nasihat jahat. Kebiasaan kita kalau sebut tentang nasihat, selalunya dia bawa ke arah kebaikan. Oh, hati-hati. Berhati-hatilah teman-temanku sekalian. Rupanya dalam nasihat menasihati ni ada rupanya nasihat yang berbaur kejahatan. Itu yang saya letakkan tajuknya, bahaya nasihat jahat. Sebab dalam hidup, bila kita berhadapan dengan apa jua bentuk masalah, akan ada dua golongan yang akan datang hampir pada kita. Ingat, dalam hidup, bila apa je masalah yang sedang kita berdepan, kita akan ada dua golongan yang akan hampir dengan kita. Pertama, disebut golongan penasihat. Yang kedua, dipanggil golongan punah sihat. Bunyi nak lebih kurang, tapi lain peranan. Penasihat adalah golongan kita sedia maklum lah, mengingatkan kita, menyedarkan kita, ataupun menegur, membetulkan, mencadangkan segala benda baik patut kita lakukan. Namun sebaliknya, kalau punah sihat, jenis orang apa? Simbah minyak ke api, batu api, menambah buruk lagi keadaan, ataupun pesanan dia itu semuanya menuju ke arah yang tak elok, ataupun membangkitkan semangat yang tak baik supaya kita buat mengikut seperti yang dia minta, yang dia cadangkan itu. Maka berhati-hatilah dalam kita nak menerima nasihat maupun pandangan daripada siapa-siapa pun di sekeliling kita. Dan tokoh ulama yang saya nak kongsikan pengalaman hidup beliau yang berkait tentang bahaya nasihat jahat ini iaitu Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Seorang ulama hebat yang pernah diceritakan suatu ketika beliau pernah jatuh sakit, beliau pernah tak sihat, dan ayah, saudara-saudara dia daripada kampung datang untuk jaga Imam Nawawi yang tengah dalam keadaan tak sihat ini. Dan pernah suatu malam, bila ayah dia, adik-beradik dia, saudara-saudara dia sedang tidur, dia kebiasaannya kalau boleh tiap-tiap malam dia bangun. Termasuk walaupun ketika itu Imam Nawawi ini dalam keadaan tak sihat, dia bangun untuk qiyamul lail, untuk nak berzikir, solat malam, bertasbih. Namun pada ketika itu Imam Nawawi bercerita, dia bertasbih dengan suara yang kita kata agak kuat. Dia berzikir, dia bertasbih dengan agak kuat pada ketika itu. Tiba-tiba dia melihat seorang laki-laki tua yang rupa parasnya elok sedang ambil air semayang dekat luar kawasan pondok tempat penginapan Imam Nawawi dan keluarganya itulah. Padahal waktu tu ialah tengah malam kan, tengah malam tiba ada orang berwuduk, ambil air semayang tengah-tengah malam. Apa ustaz, macam cerita hantu lah, dengarlah dulu ceritanya ni. Jadi dia nampak kelibat orang tua tapi berpakaian elok,
tengah berwuduk, dan lebih mengejutkan lagi, orang tua tu pula diceritakan Imam Nawawi, dia datang dekat dengan Imam Nawawi, dan dia berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau berzikir bertasbih tadi tu kan. Tak payahlah, sebab suara kamu ni, engkau punya suara menyebabkan saudara-saudaramu, bapak kamu semua tak boleh nak lena tengah malam ni. Mereka juga inginkan rehat, mereka nak berehat." Lalu Imam Nawawi pun berasa pelik. Lalu dia pun tanya, "Encik ni siapa? Cik siapa?" Lalu orang tua tu pun dia jawab, "Saya ni sekadar nak menasihat je. Siapa saya itu tak penting. Saya datang nak menasihat je." Dalam hati Imam Nawawi dia rasa, ini iblis ni bukan orang biasa dah lah, mari tengah malam, lepas tu suruh jangan berzikir pula. Terus dia membacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca ta'awuz, isti'azah. Lalu Imam Nawawi menguatkan lagi tasbih dia, kuatkan lagi subhanallah tu lagi kuat. Dan tiba-tiba lelaki tua tu pun dia menuju ke arah gerbang pondok dan terus hilang. Ayah Imam Nawawi dan juga yang lain-lain terjaga daripada tidur, dan semua masing-masing tanya pada Imam Nawawi tentang apa keadaannya tu. Diceritakan semua pergi cek, pergi tengok keadaan kunci dah, pintu dah kunci rapat, semua keadaan dah terkawal. Maknanya macam mana orang luar, orang tua tu boleh masuk? Jadi maknanya memang betul lah, dia bukannya orang lah tu, dia sesuatu makhluk lain lah tu. Lalu menyebabkan mulai saat tu, malam tu semua pakat berzikir bertasbih sampailah ke pagi. Itu ceritanya. Sangat menarik peristiwa yang berlaku kepada tokoh ulama yang kita ceritakan pada kali ini, iaitu Syekh Yahya ataupun Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi ini, yang boleh kita jadikan panduan bersama. Apa panduan yang boleh kita belajar daripada kisah yang berlaku ini? Iaitu, ingatlah teman-temanku sekalian, di sekeliling kita inilah sifat yang sering kita berhadapan. Orang yang mengaku bahawa dia sekadar nak menasihat, tapi maksud nasihat dia, tujuan nasihatnya itu berbaur jahat, berunsur jahat, berunsur atau berniat tak baik, tak elok. Kan kita biasa jumpa orang macam tu kan. Dia gunakan ayat apa? "Aku ni bukan apa, aku ni kesian tengok engkau, sedih tengok engkau dengan laki engkau macam tu. Kan aku cadangkan macam ni lah." Apalah cadangan dia tu. Ataupun dia kata, "Kalau aku jadi engkau, aku tinggal je bini macam tu." Ataupun, "Aku kesian tengok engkau dengan laki engkau macam tu, tinggal yang jelas suami engkau tu, dia pun nampak begitu dan begini dah." Nampak? Cadangan dia tu, dia mengaku dia penasihat, tapi dalam masa yang sama, nasihat dia tu nasihat yang membawa kepada keburukan, yang tidak membina keadaan yang elok sebenarnya. Ataupun dia kata apa? "Kita kawan dah lama, kita macam adik-beradik dah. Kan? Takkan kau tak nak dengar nasihat aku? Aku macam abang, kau macam adik aku. Kalau aku ada adik pun, inilah nasihat aku, dengarlah." Ataupun dia kata apa? "Takkanlah kau tak percaya dengan aku." Kan? Maka akhirnya ramai orang akan bertindak sebagaimana yang dinasihatkan, yang berniat jahat tu. Maka teman-teman, rakan-rakan yang saya sayangi, para pendengar Radio IKIM sekalian, apa tanda-tanda kalau dia tu seorang penasihat yang baik? Ini dengar ya, saya nak kongsikan. Ada 3. Pertama sekali, tanda dia penasihat yang baik ialah dia ikhlas berpesan kepada kita, ataupun dia ikhlas menasihatkan kita, dan bukan nak ambil kesempatan atas kita. Tidak. Dia tak ada apa-apa interest pun untuk dia. Dia memang ikhlas kerana dia kawan kita. Dia memang ikhlas sebab dia sayangkan kita dalam berpesan, dalam menasihat. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah, kalau dia berpesan, nampak kesungguhan di air muka wajah dia tu, nampak bersungguh. Dia nasihat hari ni, esok dia tanya balik, "Macam mana yang aku pesan semalam? Okey tak? Kau rasa macam mana? Okey ke?" Kan? Dia akan minta bersungguh-sungguh. Dan yang ketiganya ialah, dalam diam rupa-rupanya dia mendoakan kita.
Maknanya selain daripada dia ikhlas berpesan pada kita dan nampak bersungguh bila dia nasihatkan, dia pesan pada kita, dan yang ketiganya dalam diam rupanya dia mendoakan kita, mendoakan kebaikan, apa saja masalah yang kita lalui, yang kita tempuh itu ada jalan keluar bagi kita. Mudah-mudahan inilah yang kita dapat perolehi daripada seorang penasihat yang baik, bukannya punah sihat. Jumpa lagi pada kesempatan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.